Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibil qulubi wa dawaiha wa afitil abdani wa shifaiha wa nuri absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Sadaqallahul azim. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ma'idah ayat 8 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu semua sentiasa menjadi orang-orang yang menegakkan keadilan kerana Allah, lagi menerangkan kebenaran. Dan jangan sekali-kali kebencian kamu terhadap sesuatu kaum itu mendorong kamu untuk tidak melakukan keadilan. Terima kasih saya ucapkan kepada pengurusi majlis yang berhormat Sanudin yang merupakan Adun Semantan. Yang saya hormati lagi saya kasihi kekanda yang berhormat Datuk Seri Hamzah Zainuddin, Ketua Pembangkang, juga merupakan Setiausaha Agung Perikatan Nasional dan juga Ahli Parlimen Larut. Kanda yang berhormat Datuk Seri Taqiyuddin Hassan, Ketua WIP Perikatan Nasional, juga merupakan Setiausaha Agung PAS Pusat, juga merupakan yang berhormat Kota Baru. Yang berhormat Kekanda Datuk Seri Rona Kiandi, Naib Presiden Bersatu, Timbalan Ketua WIP Perikatan Nasional dan juga Ahli Parlimen Beluran. Kanda yang berhormat Saifuddin Abdullah, bukan Saifuddin Poka, Pengurusi Perikatan Nasional Pahang, merupakan yang berhormat Indra Mahkota. Calon kita yang terpaksa meninggalkan kita, biasalah dalam mana-mana proses pilihan raya, calon ini diperlukan di banyak tempat. Jadi beliau bersama dengan kita tadi, Cikgu Kasim, yang merupakan calon nombor 1, dan kita harapkan pada 7 hari bulan nanti beliau akan dinobatkan sebagai Ahli Dewan Undangan Negeri N36 Pelangai, insya-Allah. Boleh atau tidak? Seluruh YB-YB yang hadir pada hari ini, sama ada di atas pentas maupun di bawah kemah, dan tidak dilupai Pusurujaya PAS Pahang Ustaz Abdullah yang juga berada di bawah bersama semua Pahang yang berhormat, yang ahli Pusurujaya PAS Johor yang turut berada pada malam ini yang berada di bawah. Kita minta naik ke atas, dia nak duduk di bawah juga. Seluruh kepimpinan yang hadir pada hari ini, rakan-rakan daripada Jabatan Amal yang menjaga lalu lintas, rakan-rakan daripada PDRM dan juga SPR yang turut bersama-sama memeriahkan proses demokrasi, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Ayat yang saya bacakan tadi adalah kepentingan untuk mana-mana pemimpin yang dilantik untuk kita adil kepada semua. Bila kita melihat keadaan sekarang, tuan-puan sekalian, apakah adil kerajaan sekarang kepada rakyat? Kita kena jawab dengan keadaan sekarang. Kalau dahulunya, sewaktu mereka menjadi pembangkang, mereka melakukan serangan daripada satu hari ke satu hari, daripada masa ke semasa. Mereka mengatakan dan mendabik dada sekiranya baton pemerintahan kerajaan Malaysia ini diberikan kepada mereka, mereka akan buat lebih baik daripada apa yang dibuat oleh Kerajaan Perikatan Nasional khususnya sebelum ini. Tetapi apa yang berlaku, tuan-tuan sekalian? Kita berdepan dengan dilema satu kerajaan yang dinamakan sebagai kerajaan kakistokrasi. Kerajaan yang tidak kompeten. Kerajaan yang tidak mampu untuk memimpin. Kerajaan yang menipu. Bagaimana nak adil kalau keluar je daripada mulut, termasuk di dalam parlimen pun menipu? Kita ambil contoh. Apabila ada di kalangan ahli-ahli Parlimen Perikatan Nasional membawa tentang isu beras,
kekurangan beras tempatan di pasaran. Ahli-ahli parlimen daripada PH, menteri-menteri ini jawab, tak ada. Maklum kepada kami mana tempat ada masalah beras. Tetapi apabila mereka berceramah di pelangai baru-baru ini, mereka mengakui ada masalah sebenarnya pada beras tempatan. Ada mereka-mereka yang tidak bertanggungjawab menyimpan beras. Dan pelbagai lagi isu-isu yang berkait dengan isu beras. Sehingga kan ada menteri yang menjual beras. Dah tak ada kerja dah. Ini menunjukkan bahawasanya tuan-puan sekalian, apa yang kita bawa sebagai ahli parlimen pembangkang, yang kita janjikan sebagai pembangkang yang konstruktif, pembangkang yang menjadi ejen check and balance kepada kerajaan, kami telah laksanakan tugas kami, amanah kami dan kepercayaan yang diberikan oleh tuan-puan dengan baik. Tetapi kerajaan ini tidak akan berjaya walaupun mempunyai pasukan pembangkang yang kuat kalau pemerintahnya penipu, kalau pemerintahnya adalah zalim. Tidak adil. Mereka menjanjikan di dalam manifesto mereka bahawasanya apabila mereka memerintah akan diberikan keadilan kepada semua. Namun tidak diberikan peruntukan kepada ahli parlimen daripada pembangkang. Sedangkan tuan-puan sekalian, kerajaan-kerajaan yang diperintah oleh Perikatan Nasional, kerajaan-kerajaan negeri yang diperintah oleh Perikatan Nasional, semuanya memberikan peruntukan yang sama kepada pembangkang-pembangkang di negerinya, kecuali kerajaan Terengganu, sebab Terengganu tak ada pembangkang. Ini apabila diberikan kepercayaan oleh rakyat. Bagaimana? Sebelum pilihan raya berjanji tidak akan ada kerjasama di antara UMNO dan juga DAP, UMNO dan juga Anwar. Dijadikan modal pilihan raya pada PRU ke-15. Namun apa yang berlaku? Berlakunya kerjasama membentuk satu kerajaan yang sehingga kini kerajaan yang tidak stabil. Sehingga mahukan kepada kami untuk membuat perjanjian dengan mereka sekiranya kamu mahukan peruntukan kepada ahli parlimen pembangkang. Tuan-puan sekalian, memang kami di Peringkat Pembangkang akan berusaha. Selain daripada menjadi pembangkang yang efektif, kita akan berusaha untuk menjadi pemerintah Malaysia insya-Allah. Begitu juga dengan keadaan di Pahang. Kita ada 17 kursi DUN. Sekiranya tuan-puan memberikan peluang kepada calon kita, Cikgu Kasim, untuk dinobatkan sebagai ahli Dewan Undangan Negeri N36 Pelangai ini, kita akan menambahkan koleksi kemenangan kita kepada 18 kursi. Kita akan jadi pembangkang yang konstruktif. Kita akan menjadi pembangkang yang berwibawa. Dan kita akan berusaha seboleh mungkin dengan apa jua cara yang dibenarkan oleh saluran demokrasi untuk menggantikan kerajaan yang ada sekarang ini di peringkat negeri Pahang, insya-Allah. Ingat tuan-puan sekalian, kita kata melalui saluran demokrasi. Bukannya dengan cara duduk di atas jalan, membuat pelbagai janji-janji palsu, meruntuhkan kerajaan dengan tidak demokrasi. Kerana jalan demokrasi adalah jalan yang dibenarkan oleh undang-undang negara ini, insya-Allah. Tuan-puan sekalian, baru-baru ini kami berjumpa dengan menteri, seorang senior minister daripada Singapura. Berbicara tentang bagaimana perkembangan Islam di Singapura dan apakah kesannya pengembangan Islam di dalam negara ini kepada negara jiran seperti Singapura. Alhamdulillah, pertemuan itu membawa satu libat urus ataupun satu hubungan yang baik di antara pembangkang di dalam negara kita dan juga menteri daripada Singapura. Saya nak nyatakan, ada sebab kenapa Singapura ini menjadi sebuah negara maju. Di antaranya ialah mereka ini, kerajaan Singapura ini mengambil pendekatan untuk menjadikan negaranya adalah negara yang bebas rasuah. Yang mempunyai indeks persepsi rasuah yang baik.
supaya membolehkan pelabur-pelabur datang ke dalam negara ini untuk melabur. Bila pelabur datang ke dalam negara, bukan sekadar mereka membawa duit untuk dibayar dalam bentuk cukai, tetapi mereka juga membawa peluang-peluang pekerjaan baru kepada anak-anak muda kita. Khususnya kepada peluang-peluang pekerjaan tenaga mahir. Namun begitu tuan-puan sekalian, perkara itu tidak berlaku pada sebuah kerajaan kleptokrasi yang ada dalam negara kita. Apabila menteri sebuah kementerian yang dikaitkan dengan rasuah ratusan juta dibenarkan, diteruskan untuk menjadi menteri, dikala menteri Singapura, menteri pengangkutan yang dikaitkan dengan rasuah dicutikan, tetapi menteri di Malaysia ini terus bekerja seperti biasa, menyebabkan berlakunya kesukaran untuk dilakukan kesiasatan dan sebagainya. Ini yang saya katakan tidak adil. Dalam Islam kata adil ini meletakkan sesuatu di tempatnya. Kalaulah departmen kamu, kementerian kamu dikaitkan dengan rasuah, sepatutnya sebagai mengambil tanggungjawab, kamu bercuti untuk membolehkan siasatan dilakukan dengan telus. Tetapi itu tidak berlaku dalam negara ini. Perdana Menteri yang dahulunya reform, berjuang daripada 98, berjuang untuk membentas rasuah, salah guna kuasa, membenarkan menteri ini untuk terus bekerja. Maknanya apa yang diperjuangkan daripada 98 sehingga kini adalah perkara yang bersifat tipu semata-mata, tuan-puan sekalian. Bohong sahaja. Sebab itu tuan-puan sekalian, mana mungkin negara kita ini akan diberkati kalau pemimpin-pemimpinnya menipu? Kalau pemimpin-pemimpinnya tidak adil. Saya mendengar ucapan daripada Perdana Menteri kita baru-baru ini. Suatu berkempen. Dia marah, dia kata negeri-negeri ini minta duit kepada kerajaan pusat untuk bayar gaji. Itu bukan duit bapa kamu. Itu adalah duit daripada taxpayers money, tuan-puan sekalian. Saya ulang, itu bukan duit bapa kamu. Saya pernah cakap, dia cakap dan ceramah dia bangang macam-macam. Saya kata bukan kepala bapa dia. Ini duit orang yang bayar cukai. Apa punya barang Perdana Menteri macam ni? Saya cadangkanlah kerajaan sekarang ni, mereka ni pakar menjadi pembangkang. Tuan-tuan sekalian, kita jadikan mereka pembangkang. Betul atau tidak? Boleh atau tidak? Biar kita je lah jadi kerajaan. Betul atau tidak? Sebab itulah tuan-puan sekalian, apa yang berlaku baru-baru ini di Johor. Ada orang kata Perikatan Nasional kalah. Baru-baru ini pula berlaku pada PRN. Dia kata sebenarnya 3 sama. Kita menang 3 negeri, awak menang 3 negeri sama. Tuan-puan sekalian, ini cakap orang loser. Orang yang ada denial syndrome. Ini orang panggil menteri-menteri yang tak cerdik. Kalau dah kalah, mengaku je lah kalah. Menteri koyak. Tuan-puan sekalian, atas kertas berlakunya pertambahan undi yang mendadak kepada Perikatan Nasional. Maknanya, rakan-rakan kita di selatan juga telah membuat keputusan untuk berubah kepada Perikatan Nasional. Rakan-rakan khususnya daripada orang Melayu. Sebab itulah tuan-puan sekalian, kami merayu kepada semua pengundi di Pelangai, yang rata-ratanya majoritinya adalah orang Melayu. Marilah sama-sama kita dengan gelombang ini, gelombang penyatuan Melayu, orang Melayu Islam yang mahukan negara ini takbir dengan adil dan sama. Gelombang untuk melakukan perubahan. Di Pahang ini, tuan-puan sekalian, ia tidak sunyi dengan perubahan. Saya ambil contoh mudah baru-baru ini dalam PRU ke-15 di Jerantut. Kita tidak pernah ada pengalaman memenangi kerusi parlimen di Jerantut. Tetapi Alhamdulillah, pada PRU ke-15, bukan sekadar kita menang parlimen, kita menang 4-0 di Jerantut, tuan-puan sekalian. Maknanya, orang Melayu di Pahang ini adalah orang Melayu yang berani untuk membuat keputusan dan menukar kepada kerajaan yang lebih baik.
Sebab itu tuan-puan sekalian, saya menyeru dan merayu. Saya mohon kepada ibu ayah semua, tuan-puan sekalian, khususnya juga kepada anak-anak muda. Kalau mereka yang duduk di luar, balik. Jangan dengar cakap Menteri Besar Pahang tu. Balik. Bila kita balik, kita bawa ibu ayah kita untuk mengundi pada 7 hari bulan nanti. Dan kita akan mengundi perikatan. Dan saya mohon kepada semua, kita teruskan munajat kita. Dalam usaha kita di pagi hari, di petang hari, di malam hari untuk kita mencari pengundi-pengundi ini untuk mengundi kita. Saya mohon kepada semua jentera Perikatan Nasional, kita bermunajat kepada Allah supaya Allah memberikan kemenangan kepada calon nombor 1, Cikgu Selamat, insya-Allah. Yang baik itu Cikgu Kasim, insya-Allah. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak baik datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Perikatan